Sebenarnya ada orang lagi besar daripada Syekh Muhammad. Orang itu bernama Syekh As-Suhaimi. Orang tak panggil lah dia Abu Mi. Sebab Abu Ya ni adalah gelaran untuk kita panggil pak, ayah, kita nak panggil abah, macam tu. Dia pun panggil Abu Ya tu macam pak mereka lah. Tapi Syekh As-Suhaimi ni adalah seorang pemimpin spiritual yang ada dekat mereka. Semangat dia ada bersama kita macam tu. Kalau tarikat Naqsyabandi, mereka meletakkan Nazim Haqqani sebagai figura spiritual tu. Sama lah macam Arqam, mereka meletakkan Syekh Abdullah As-Suhaimi sebagai pemimpin spiritual mereka. Syekh As-Suhaimi ni tak ada lah orang atas dia lagi. Dia adalah orang yang mula-mula sekali mengasaskan ajaran aurat Muhammadiyah ni. Doktrin tentang Bani Tamim tu tak datang pun daripada Syekh As-Suhaimi. Syekh As-Suhaimi tak pernah pun cerita tentang dia ni adalah Imam Mahdi ke apa, nanti tak ada apa-apa. Dia tak pernah cerita pun itu adalah diri dia. Tapi nak tak nak, benda tu datang selepas-selepas tu. Maksudnya datang daripada zaman anak dia dengan cucu dia. Dah mula ada banyak orang kata perubahan dalam aurat Muhammadiyah. Sebab sebenarnya aurat Muhammadiyah ni mula-mula sekali bila Syekh As-Suhaimi kumpulkan, dia sekadar himpunan zikir dan wirid. Tapi zaman-zaman Taha Suhaimi, anak dengan cucu dia ni lah pergi ubah macam-macam dalam tu. Maksudnya bukan setakat ubah zikir, tapi dia ubah manakib ataupun salasilah. Banyak konten dalam tu dah bercelaru. Dia tak ikut yang asal. Tapi nak tak nak, itulah pegangan Al-Arqam. Macam mana orang kata Nahdlatul Ulama menerima Syekh As-Suhaimi ni? Kalau tanya balik kawan-kawan kita yang berada di Indonesia yang more tu aku kata progresif, dia pun menolak juga apa-apa statement ataupun idea yang datang daripada Nahdlatul Ulama. Sebab Nahdlatul Ulama ni dia macam kaum tua lah. Kalau dekat Malaysia kan kita ada gerakan kaum muda dengan kaum tua. Dia macam kaum tua yang konservatif, yang betul-betul totok ni. Dia pun anggap benda tu adalah amalan-amalan tradisional. Sebab dalam aurat Muhammadiyah, kenapa Nahdlatul Ulama terima? Sebab dalam tu tadi aku cerita dia ada manakib ataupun salasilah. Yang kedua dia ada himpunan zikir-zikir. Satu lagi dia ada pencak Sunda, silat ghaib. Dia ada juga amalan silat ghaib ni. Pencak Sunda ni tak ada sama dengan silat kita. Sebab amalan pencak dia tu, dia hang bayangkan, dia himpunkan zikir. Sekali hang duk berlawan tu, hang ada zikir-zikir hang sendiri. Sampai benda tu jadi karut banget. Hang melawan pun hang baca jampi serapah semua. Aku macam, uish. Tapi mereka approve benda tu. Dan sebab benda tu datang daripada orang-orang Sunda, dia gabungkan elemen tradisional dengan elemen keagamaan kot. Mungkin sebab kita nak mengekalkan tradisi, mereka kekalkan benda tu. Untuk dia pun benda tu tak melanggar syariat. Kalau ikutkan, kalau Syekh As-Suhaimi tu dia ada nama dekat Indonesia, mungkin Nahdlatul Ulama menyokong dan mendukung dia. Tetapi Muhammadiyah di antara golongan yang menentang idea-idea yang dibawa oleh Syekh As-Suhaimi ni. Sebab awal-awal lagi bila dia cerita pasal aurat Muhammadiyah tu dah dapat bila dia jumpa direct dengan Nabi. Ni tak boleh ni. Siapa dia pun boleh claim jumpa Nabi lepas ni, jenuh lah. Sebab mereka sebenarnya ada satu pegangan juga. Mereka berdasarkan satu hadis ni bagaimana, kan Nabi ada kata, kalau hang jumpa aku dalam mimpi, betul lah tu hang jumpa aku. Sebab setan tak boleh menyerupai aku. Tapi masalahnya sekarang ni, betul kau sampai dia cerita detail loh, aku jumpa Nabi ni dalam Kaabah. Nabi bagi zikir ni kat aku bagi kat hampa. Tapi kenapa tak jadi tarikat, tapi dia jadi zikir, himpunan zikir je. Muhammadiyah ni menentang sebab Muhammadiyah punya gerakan dia nampak ke arah progresif. Dan dalam masa yang sama, dia pun ni adalah orang-orang Salafi. Yang mana orang-orang Salafi ni, dia sangat-sangat syadid berpegang kepada Al-Quran dan Hadis. Maksudnya sumber primer dan sekunder tu dia pegang betul-betul. Sebab tu bila tak ada apa-apa kesahihan daripada yang datang ni, cerita karut saja semata-mata untuk dia jadi amalan, tak boleh lah. Kalau di Indonesia macam tu, dekat Malaysia pun kita ada juga gerakan ni. Kalau di Malaysia dulu, macam aku cerita tadi, dia ada kaum tua dengan kaum muda. Kalau ikutkan Syekh As-Suhaimi ni, sebenarnya aku rasa tak ada apa-apa pun yang jadi dekat dia. Sebab di Indonesia mana ada SA. Dalam masa yang sama juga, Syekh As-Suhaimi punya pengaruh tak luas dekat Indonesia, tak besar. Dia ada dalam kelompok kecil, tapi dia famous dekat Malaysia dengan Singapura. Syekh As-Suhaimi ni sebenarnya dia tak ada pun apa-apa idea dan cita-cita untuk buat daulah Islamiah, nak take over government ke, tak ada. Dia cuma buat dia punya himpunan zikir-zikir tu untuk amal ibadat, sudahlah. Mai Ustaz Asy'ari Muhammad tunggang dia, lepas tu buat macam-macam benda. Macam tu.